Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke kuliah pengantar pelancongan Islam. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan sedikit isi penting berkaitan dengan pengembaraan dan penghijrahan dalam Islam, yang mana kita fokuskan kepada penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Baik, sebagaimana kita sedia maklum bahawa Nabi SAW telah melakukan satu perkara pada zaman Nabi, iaitu berhijrah, pergi daripada Mekah dan menuju ke Madinah. Satu hijrah yang berlaku pada zaman itu ketika mana waktu itu siksaan penindasan yang dibuat ke atas Nabi SAW dan umat Islam begitu meruncing, begitu dahsyat, sehingga kan kita melihat pelbagai siksaan yang dilakukan, antaranya pemulauan Bani Hashim pada waktu itu. Pemulauan Bani Hashim, Bani Hashim inilah keluarga yang merujuk kepada keluarga Nabi SAW dan juga orang yang menganut agama Islam pada waktu itu dipulaukan. Tiada jual beli, tiada apa-apa urus niaga, urusan yang boleh dibuat dengan mereka, sehingga disebutkan pada waktu itu kedahsyatan mereka, sehingga mereka terpaksa memakan daun-daun pokok, yang mana disebabkan tiada urusan jual beli yang berlaku. Maka konsep penghijrahan ini adalah salah satu bentuk bahawa Nabi menunjukkan kepada kita bahawa berhijrah daripada satu tempat kepada suatu tempat, sebagaimana kita melihat, inilah antara hijrah yang agung dalam agama kita, dalam agama Islam ini, sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita kena faham bahawa apa yang berlaku pada waktu itu bukanlah bermaksud ataupun boleh kita katakan Nabi melarikan diri daripada Mekah ke Madinah. Kenyataan orang yang menyatakan bahawa Nabi ini melarikan diri ataupun dengan istilahnya mendapatkan suaka politik di Madinah adalah satu pemahaman yang dangkal ataupun pemahaman yang tidak beradab, bahkan satu pemahaman yang kurang hajar terhadap Nabi SAW. Mana boleh kita mengatakan kerana itu satu pelarian. Kerana apa? Nabi SAW berhijrah ke Madinah sebagai titah perintah Allah SWT, arahan Allah SWT supaya berhijrah ke Madinah, ataupun dulu kita panggil Yathrib, nama Madinah dulu dipanggil Yathrib, dan Nabi SAW pergi ke Yathrib atas arahan Allah SWT. Dan yang kedua kita perlu tahu, ingat perkara ini, bahawa Nabi ke Madinah atas jemputan daripada Ahlul Madinah. Ahlul Madinah menjemput Nabi untuk datang ke Madinah. Maka Nabi SAW dan umat Islam pada waktu itu meninggalkan apa yang ada di Mekah, ditinggalkan semuanya. Harta-harta apa yang ada di Mekah semua ditinggalkan, untuk mencari satu tempat atas jemputan daripada Ahlul Madinah, yang mana pada waktu itu setelah Nabi berada di sana, yang pihak di Mekah dipanggil sebagai golongan muhajirin. Muhajir ni orang yang berhijrah, tu yang dipanggil muhajirin, bukan pelarian, Dan orang yang berada di Madinah pula dipanggil sebagai ansar, golongan ansar yang menolong orang yang muhajirin, mereka ni golongan ansar. Maka disebutkan pada waktu itu, inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan juga pada zaman Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW juga, sebelum Nabi Muhammad SAW, juga ada pengembaraan yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada mereka mengembara. Nabi Yusuf pernah sampai ke Mesir, Nabi Yusuf pernah sampai ke Mesir, Nabi Musa juga pernah sampai ke Mesir. Sedangkan mereka semua adalah antara nabi-nabi yang datang daripada Bani Israel, daripada Bani Israel. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa Bani Israel ini Nabi banyak diutuskan kepada Bani Israel. Nabi banyak diutuskan kepada Bani Israel. Maka disebabkan itulah apabila Nabi yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW, diutuskan, dan beliau pula lahir daripada bangsa Arab, bangsa Arab. Maka bila lahir daripada bangsa Arab, umat-umat yang terdahulu ini, seumpama umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, mereka ini
menafikan kerasulan Nabi SAW, dan mereka tetap kepada nabi-nabi mereka, ya. Maka kita melihat konsep penghijrahan ini memang berlaku, memang ada, memang tidak boleh nak di apa istilah dia, tak boleh nak dinafikan. Maka kaitannya dengan agama kita, ya, kita katakan bahawa ya pengembaraan ini adalah satu perkara yang sangat dituntut, ya. Ini pengajaran, ya, antara pengajaran ini adalah pengembaraan ini adalah satu perkara yang baik. Apabila kita berada di satu tempat, ya, satu tempat yang mana tempat ini sangat tidak sesuai dengan diri kita, ya, maka kita mengembara. Dan apabila kita berada di satu tempat yang mana kita agak terkongkong, ya, terkongkong, tidak membuka idea kita, maka pergilah mengembara ke tempat-tempat yang menenangkan jiwa, yang boleh menyebabkan kita tenang, menyebabkan kita selesa. Sebagaimana kita melihat, ya, kalau hadis Nabi SAW juga ada menekankan, la tushaddur rihal ila thalathati masajid, masjid hadha wa masjid Rasulullah wa masjidil Aqsa. Jadi Nabi SAW menyatakan, ya, janganlah engkau bersungguh-sungguh, ya, untuk bermusafir, ya, melainkan di Masjidil Haram, masjidku ini, dan juga Masjidil Aqsa. Jadi tuntutan untuk melancong, untuk pergi ini, kalau kita pandang daripada sudut Islam, pelancongan Islamnya, maka benda yang sangat dituntut adalah, ya, adalah ke Mekah dan juga ke Madinah. Kerana itulah kiblat umat Islam SAW, kiblat umat Islam kesemuanya, ya, di Mekah, di Kaabah. Maka disebabkan itu kita dituntut, ya, untuk tergolong dalam golongan orang yang mana mengembara untuk melihat kesan-kesan Islam, melihat sejarah-sejarah Islam, ya, dan juga pelbagai lagi perkara yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Jadi itulah satu tajuk untuk hari ini. Tajuk yang mudah, tajuk yang ringkas mengenai pengembaraan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang mana kalau kita melihat hijrahnya Nabi ke Madinah itu bukan dengan kapal terbang, bukan dengan bas ekspres, bukan dengan tren, bukan dengan kereta api. Bahkan pengembaraan Nabi SAW itu dengan menaiki unta, ya, dengan menaiki unta, bahkan ada yang berjalan kaki. Bayangkanlah bagaimana dahsyatnya Nabi punya penghijrahan daripada Mekah ke Madinah itu, ya, yang kita katakan sebagai hijrah yang agung, ya. Islam tersebar luas, kukuh Islam di muka bumi ini hasil daripada hijrah Nabi SAW. Ia bukan satu pelarian, ia bukan satu bentuk kata-kata yang tidak elok, yang mungkin tidak difahami oleh sesetengah orang. Jadi itu sahaja Ustaz harap, ya, dapat buat sedikit nota sebagai bahan rujukan masing-masing. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.